damai, salam Ramadan yang ke-8 pada hari ini. Bersama lagi saya dalam 10 minit bersama APR pada kali ini. Okey, saya Jasmine Nurin, boleh panggil saya Nurin. Saya rasa ramai kawan-kawan saya yang tengok hari ini. Saya rasa sebab ramai bila saya post tu, ramai juga yang pergi tanya. Okey, kita direct kepada live yang saya ingin kongsikan pada hari ini. Ada yang cakap suara tak dengar ke macam mana? Okay, alright. Okay, live kita pada hari ini adalah satu soalan yang sering ditanya. Tak kira waktu saya dah bekerja dengan SPR ke, ada kawan-kawan sendiri yang personally tanya, ataupun ada juga yang PM admin dekat Facebook Akademi Pilihan Raya sendiri. Soalan dia, okay, cuba kita tengok dekat sini. Dia tanya, bagaimanakah cara saya nak mohon untuk menjadi ketua tempat mengundi? Ketua tempat mengundi ini adalah salah satu pos lah daripada petugas pilihan raya. Okey, jadi dekat sini hari ini saya akan kongsikan bagaimanakah cara-cara untuk menjadi petugas pilihan raya ataupun sukarelawan waktu pilihan raya lah. Okey, tapi sebelum kita nak jadi petugas pilihan raya tu, kena tanya dulu diri kita ni. Soalan-soalan dia seperti ini. Okay? Yang pertama, adakah kita ini tidak menyandang jawatan dalam mana-mana parti politik? Kalau nak jadi petugas pilihan raya, of course, kita mestilah jadi seorang yang berkecuali. Okay? Yang kedua, kena minat untuk bertugas dan juga menyumbang bakti. Dan yang paling penting, tidak menarik diri setelah dilantik. Okay? Sebab sangat susah untuk pegawai pengurus ataupun sesiapa yang melantik kita untuk menjadi petugas itu untuk mencari pengganti kita pada ketika itu. Sebab siapa yang menjadi petugas pilihan raya ini, dia akan dilatih. Kami lah ni daripada Akademi Pilihan Raya sendiri yang akan datang. Lepas tu kita akan train semua ni supaya tahu apa benda yang perlu dilakukan semasa bertugas dalam proses pilihan raya nanti. Okey, jadi orang cakap tak kenal maka tak cinta, betul tak? Kita kenali dulu apakah pos-pos ataupun apakah jawatan, apakah jenis-jenis petugas pilihan raya yang kita ada. Okey, yang pertama yang kita ada adalah pegawai pengurus. Okey, SPR apabila saja ada berlaku pembubaran parlimen ataupun DUN, SPR akan melantik pegawai pengurus, penolong-penolong pegawai pengurus dan juga ketua pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya. Ingat ada 3. Contoh dia, pegawai pengurus ini dia adalah Dato' Ali. Contoh. Yang kedua, dia punya penolong-penolong ni. Contohnya macam Encik Ahmad, Encik Abu, itu adalah penolong-penolong dia. Dan juga ketua pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya. Sebab waktu kita nak buat pilihan raya tu dalam tempoh 60 hari tu, kita ada banyak event yang kita buat. Contohnya kita ada penamaan calon, kita ada juga hari mengundi. Jadi kita perlukan orang-orang ni untuk bertugas. Kita perlukan sukarelawan ni untuk bertugas. Alright, jadi kita kenali, kita dah kenal dah tadi pegawai pengurus itu adalah Dato' Ali, betul tak? Kalau kita dah lantik Dato' Ali. Yang kedua kita ada penolong pegawai pengurus dan yang ketiga ketua penguatkuasa pasukan kempen pilihan raya. Dan di bawah tim pegawai pengurus ini, apabila SPR dah lantik pegawai pengurus untuk menjadi pegawai pengurus, Dato' Ali ini ada kuasa untuk melantik tim dia. Siapa tim dia? Dekat tim pegawai pengurus ini kita ada banyak tau. Inilah yang kita boleh tengok dan kita boleh apply kalau kita nak jadi petugas-petugas pilihan raya. Right. Yang pertama yang kita ada adalah tim pegawai pengurus, iaitu kerani dan juga pembantu pilihan raya. Mereka ini, kerani dan juga pembantu pilihan raya ini, mereka akan membantu ketika hari penamaan calon dan juga waktu dekat penjumlahan rasmi undi. Yang kedua, dekat pusat mengundi. Bila kita pergi ke sekolah, sampai saja kita dekat dewan sekolah tu, kita masuk ke pagar. Antara orang yang bertugas dekat situ, petugas yang bertugas dekat situ adalah penyelia pusat mengundi. Lepas tu kita ada juga kerani penyemak daftar pemilih. Lepas tu kita juga ada pemandu arah pusat mengundi. Dan apa yang kita tambah ketika COVID ini, kita ada pemandu arah pusat mengundi untuk menjaga saluran khas.
Selalunya yang menjaga dekat saluran khas ini adalah mereka yang terdiri daripada medical team lah. Okay, mereka yang terdiri daripada KKM. Kita lantik mereka untuk uruskan proses pilihan raya ketika musim COVID ini. Alright, kalau kita buatlah. Okay, dalam kelas pula, siapakah petugas pilihan raya yang berada dalam kelas? Apabila kita dah masuk dekat dalam sekolah tu, lepas tu kita akan pergi ke saluran ataupun tempat mengundi, ataupun kalau orang awam tanya, itu adalah saluran ataupun tempat dia mengundi. Okey, dekat situ kita ada petugas pilihan raya iaitu ketua tempat mengundi. Lepas tu kita ada kerani-kerani pengundian ataupun kerani mengira undi. Dan yang paling penting, kita juga ada polis pengiring. Inilah semua barisan, barisan petugas-petugas pilihan raya yang kita ada. Jadi, kalau kita dah kenal dah, ini membawa maksud, ini membawa maksud bahawa sebenarnya apabila berlaku satu-satu pembubaran, SPR hanya akan melantik Dato' Ali ni tadi sebagai pegawai pengurus. Kemudian pegawai pengurus ini iaitu Dato' Ali akan melantik tim dia yang saya telah sebut sebentar tadi. Kerani-kerani, kerani pilihan raya, ketua tempat mengundi, penyelia. Inilah yang dilantik oleh pegawai pengurus. Jadi soalan dia, bagaimanakah cara saya untuk mendaftar sebagai petugas pilihan raya? Soalan dia adalah yang pertama, bila kita dah tahu siapa yang mempunyai kuasa untuk melantik petugas pilihan raya, of course kita kena tahu siapakah pegawai pengurus dekat bahagian pilihan raya tersebut. Cara dia nak tahu, kita kena semak dulu kita ni mengundi dekat mana supaya kita boleh bertugas dekat situ nanti. Lepas kita dah semak, kalau kita dah tahulah, kita boleh pergi tanya ataupun call pejabat pilihan raya negeri tersebut untuk tanya siapakah pegawai pengurus yang dekat DUN ini ataupun parlimen ini. Lepas kita dah tanya, saya percaya pejabat pilihan raya negeri akan berbesar hati untuk bagi tahu. Sebab apa? Sebab kita memang memerlukan ramai sukarelawan ataupun juga petugas-petugas pilihan raya untuk membantu kita. Jadi, kalau tuan-tuan dan puan-puan ataupun yang sedang menyaksikan ini berminat untuk menjadi petugas, jangan lupa untuk ambil tahu dulu siapa pegawai pengurus tersebut. Kadang-kadang, untuk makluman, kadang-kadang pegawai pengurus ada yang dia ambil sendiri tim dia, which is terdiri daripada cikgu-cikgu, sebab supaya memudahkan dia untuk membuat kerja, berkomunikasi. Tetapi ada juga pegawai pengurus yang ingin membuka kepada orang awam. Maksud saya dia nak buka. Tak kira pekerja daripada cikgu ataupun juga daripada swasta. Dia ada yang buka. Kena tanya dulu. Akhir kata daripada saya, jangan lupa untuk terus follow Akademi Pilihan Raya, dan kalau nak jadi petugas nanti, bila berlaku saja PRU, cepat-cepat call siapa? Call pegawai pengurus ataupun pejabat pilihan raya negeri. Itu saja daripada saya. Jangan lupa untuk saksikan live Akademi Pilihan Raya 15 minit bersama APR pada hari Jumaat ini 3.30 petang. Hadiah menarik menanti anda. Bye.